Ibadat sunat, benda yang kita buat tu untuk dampingkan diri dengan Allah. Solat sunat, hak kita. Ibadat-ibadat yang sunat termasuk korban, hak kita. Tapi ibadat yang wajib, hak Allah. Situ dia. Maka nampaklah jelas ibadat yang sunat termasuklah yang sunat muakkad. Kerana apa? Nak menuntut kasih sayang redha Allah Ta'ala kepada kita. Bila kita nak menuntut kasih sayang redha Allah tu, maka dibuat dengan betul dan betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bil qadatan farj bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu bi wajhihil karim wa ala alihi sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, dengan taufik yang dihantar kepada jasad-jasad kita ini, tuan-tuan, kita dapat melaksanakan ibadah solat maghrib sebentar tadi berjamaah di masjid yang indah ini. Syukur kepada Allah kerana telah mengtakdirkan kita dapat melakukannya pada malam ini. Mudah-mudahan dapat dilakukan juga seterusnya hinggalah ke hari penghujung hidup kita di dunia ini, tuan-tuan, insya-Allah. Insya-Allah pada malam ini bicara kita berkenaan dengan ibadat korban. Tak lama lagi kita akan menempuh pengorbanan, yakni pada hari raya Aidil Adha, mengorbankan haiwan korban, insya-Allah. Hukum korban ialah sunat muakkad. Sama ada bagi orang yang sedang mengerjakan haji, begitu juga orang yang tidak melakukan ibadat haji. Sunat muakkad, sunat yang sangat diberatkan, pahalanya besar. Begitu ya. Pengertian korban mengikut kitab Fiqh Manhaj, korban ialah sembelihan haiwan, yakni unta atau lembu atau kerbau atau sapi atau biri-biri atau kibas atau kambing. Lain daripada itu tak masuklah. Korban ini bertujuan mendampingkan diri kepada Allah Ta'ala, nak dekatkan diri kita pada Allah. Bila sebut kata nak dekatkan diri, dia kena buat betul dan betul-betul. Solat, tanggungjawab kita dengan Allah. Solat kefarduan, tuan-tuan. Tapi ibadat sunat, benda yang kita buat tu untuk dampingkan diri dengan Allah. Solat sunat, hak kita. Ibadat-ibadat yang sunat termasuk korban, hak kita. Tapi ibadat yang wajib, hak Allah. Situ dia. Maka nampaklah jelas ibadat yang sunat termasuklah yang sunat muakkad. Kerana apa? Nak menuntut kasih sayang redha Allah Ta'ala kepada kita. Bila kita nak menuntut kasih sayang redha Allah tu, maka dibuat dengan betul dan betul-betul. Qabil dan Habil. Ada yang ditolak, ada yang diterima pengorbanan mereka. Yang ditolak tu kerana apa? Berkira hantar yang kurus. Satu lagi tak berkira, hantar yang gemuk, yang mantap, dan hati yang tulus. Dua-dua ni kita nak. Hati yang tulus dan buat yang terbaik tu yang kita nak. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala terima. Ibadat ni kita buat bukan sekadar jadi, kita nak Allah Ta'ala terima. Kalau sekadar jadi, Allah Ta'ala tak terima, tak ada hasil, tuan-tuan, tak ada hasil. Kita kena berhati-hati supaya biarlah benar-benar Allah Ta'ala pandang, lihat dan terima ibadat kita. Baik. Dan dilakukan ibadat ni pada hari raya korban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya itu fasholli li rabbika wanhar. Surah Al-Kautsar ayat yang kedua, kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata, bersungguh bukan kerana lain. Dan sembelihlah korban sebagai tanda syukur. Alhamdulillah, kita dah lama dah hidup di muka bumi ini, tuan-tuan.
Ada yang 40, 30, 20-an pun ada malam ni. Ada yang 60, 70 pun ada. Hampir-hampir 80 pun ada. Daripada kita tak kenal apa-apa lahir ke dunia. Dibesarkan mak dan ayah. Disekolahkan di sekolah rendah. Dan naik ke sekolah menengah. Sambung di institusi yang lain. College. Yang bersama penuh, tak bersama penuh, tak kira dah. Masuk ke universiti, dapat diploma, dapat degree, dapat master, dapat PhD. Daripada dulu tak ada duit, mak ayah yang sara, kemudian kita bekerja, dapat nikmat lagi. Daripada bekerja dulu mula-mula naik motor ataupun naik kancil, tukar pula keretanya, naik kereta besar sikit. Dan motor pun berubah, motor besar, superbike, Harley Davidson ke apa ke ikut lah. Kan. Lepas daripada tu beli rumah pula. Beli rumah, lepas tu berkahwin. Dah berkahwin maknanya beli rumah dan ada orang rumah. Silap-silap lepas daripada tu naik pangkat pula dah. Bertambah lagi rumah. Beli lagi rumah yang lain. Orang rumah pun bertambah juga rupanya. Lah banyak betul nikmat Allah tak bagi tu. Tapi tiba-tiba kita berkorban berkira tak jadi ya. Kita berkorban ambil yang terbaik. Ya, ambil yang terbaik. Dalam ruang kemampuan kita, aku patut ambil lembu sado. Aku dalam akaun 5 juta. Apa dah hal ambil lembu sado sekor 9,000. Celah gigi je. Kan? Celah gigi je tu. Ambil lah. Bukan kerana nak berbangga, kerana mengikut peristiwa Habil dan Qabil tu nampak ibrah pengajaran dia tu tuan-tuan ya. Gitu. Baik. Contoh anda bagi tu. Maksud sembelih dalam ayat tersebut menurut pendapat yang paling sahih ialah sembelihan korban. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda menyebutkan, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor kibas berwarna putih. Kibas, rupa dia macam biri-biri, tapi dia lagi besar. Lehernya lebih panjang, ekornya lebih lanjut ke bawah. Kalau biri-biri, sederhana saja lehernya, ekor sejengkal. Itu biri-biri. Saiz besar kibas lagi daripada biri-biri. Kemudian Nabi memilih warna putih. Ini menjadi sunat haiwan yang kita nak sembelih tu. Kalau dapat yang warna putih, lagi bagus. Tetapi keutamaan yang gemuk. Gitu ya. Dan bertanduk besar sebagai korban dengan tangan baginda sendiri. Dia menyembelih dengan tangan baginda sendiri sallallahu alaihi wasallam. Gitu tuan-tuan ya. Maka sunnah antara lain bagi orang yang berkorban, jika sekiranya dia mampu sembelih sendiri, tafadhal. Jangan AJK Masjid Surau. Ada juga setengah-setengah tempat kan, AJK pun nak balik kampung juga. Raya puasa hari tu tak balik kampung, nak balik raya haji. Harap-harap adalah orang lain yang boleh tukar nyembelih tu. Macam mana nak berani sembelih tuan-tuan? Kena buat kursus lah. Kursus sembelihan halal 4-5 jam je lah. Teori dulu, kemudian praktikal sembelih ayam. Masukkanlah dalam yuran khusus tu harga untuk menampung ayam sekor-sekor yang akan disembelih. Kalau 50 peserta, 50 ekor lah ayamnya. Gitu dia tuan-tuan. Tengok pantau. Okey, boleh dah rupanya nyembelih. Tahu tu nak nyembelih tu, memutuskan urat yang mana. Urat marih dengan halkumnya tu. 2 urat yang utama. Kan? Lepas tu macam mana nak berani pula nak bagi ke lembu. Lepas daripada tu, belajar-belajar ambil korban buat kambing atau biri-biri. Besar sikit lehernya daripada ayam. Dah biasa dengan kambing, bolehlah lembu. Mahir lah. Adalah pelapisnya tu. Gitu ya tuan-tuan ya. Baik. Sambil menyebut nama Allah dan bertakbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bismillahi Allahu akbar. Itu caranya. Ataupun nak sebut bismillah pun boleh. Tidak disebut bismillahirrahmanirrahim. Kan kalau disebut tak mengapa, tak masalah. Cuma yang lebih menepati ialah bismillahi Allahu akbar. Dalam kitab Sabil al-Muhtadin pun sama. Kitab kita ni Batal al-Badrain itu juga yang diucapkan tuan-tuan ya. Baik, lafaz bismillah ni yang disebutkan tu wajib ke sunat? Ramai yang terkeliru. Setengah mazhab yang lain mewajibkan. Mazhab kita Syafi'i sunat. Maka sah kalau disembelih itu tanpa menyebut bismillah. Namun lebih baik menyebutnya kerana apa? Barakah.
barakah. Dengan pekerjaan-pekerjaan yang sunat-sunat ni didahulukan dengan bismillah, bertambah-tambah barakahnya. Situ duduk dia, tuan-tuan. Baik. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan kaki baginda di tengkuk kibas. Maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam melutut, yang mana lututnya di atas leher kibas tu, senang menyembelih. Itulah, tuan-tuan. Baik. Tak susah mana sembelih ni, mudah aja. Nak dilatih tu kena ada orang yang duduk depan leher tu kata, okey dah, settle, 2 urat dah beres. Baik. Tuan-tuan, macam mana pula hukum korban nazar? Hari ni kita bicara bab fiqh lah, tuan-tuan ya. Korban akan menjadi wajib jika dinazarkan seperti katanya, bagi Allah atasku bahawa aku melakukan korban dengan ini, kan? Dengan ini apa? Nikmat yang dia peroleh. Contoh, jika sekiranya anakku si Fatin ni dapat tawaran ke UiTM, aku mewajibkan diriku berkorban pada tahun ini. Nazar lah tu, tuan-tuan. Jadi wajib dia laksanakan, ya. Cuma dia tak ta'yin, dia tak perincikan korban tu apa, kan? Lembu ke, kambing ke, unta. So dia boleh pilih lah. Tapi kalau dia ta'yinkan, dia tentukan lembu, lembu lah jawapan dia. Kalau kambing, kambing lah, kan? Ataupun katalah dia yang dia ta'yinkan tu kambing, tiba-tiba tak dapat kambing, kena dapat sesuatu yang sama nilai dengan harga kambing, kan? Harga kambing daripada haiwan korban lah, kan? Atau yang lebih daripadanya, kan? Kambing tak dapat, diri yang sama je, kan? Kemudian kalau tak ada juga, baru naik pada lembu. Lebih tak apa, kurang jangan. Macam tu, tuan-tuan ya. Dan kena ingat, apabila sebut nazar, tidak boleh kita makan sama sekali, dan orang-orang yang di bawah nafkah kita pun tak boleh makan juga. Bila sebut sembelihan nazar, sama ada sembelihan biasa tetapi nazar, ataupun sembelihan korban nazar, kedua-duanya sama saja, semua kena bagi orang. Kita tak boleh makan walau sedikit pun. Dah termakan dah Ustaz, 3 tahun lepas termakan dah 5 kilo Ustaz, kami buat balik, contohnya lah, kan? Macam mana nak buat tu? Maka wajiblah baginya si fulan tu, dia beli daging segar, bukan daging frozen yang daripada India tu, daging segar sama nilai 3 kilo, 3 kilo lah, beri kepada fakir miskin sebagai ganti. Itu dia, tuan-tuan. Baik. Waktu masuknya ibadat korban, bermula waktu korban apabila terbit matahari hari nahar 10 Zulhijjah. Dan setelah berlalu masa solat 2 rakaat hari raya tu, serta 2 khutbah yang sederhana. Dan waktu afdal adalah setelah naiknya matahari segalah. Pukul berapa tu? Waktu afdal pukul 9, kan? Waktu afdal duha tu 9.10 tu, itulah waktu afdal berkorban, tuan-tuan ya. Baik. Jangan awal sangat. Oh, lewat atau email Masjid Al-Falah nak semaya pukul 8, kita nak pergi kok tu kok ni pula, kita sembelih dululah. Dia kata dia pelihara belakang rumah dia. Kambing tu dia beli 2 minggu sebelum, pelihara belakang rumah. Tanah ada luas kat belakang tu, okeylah bela kambing. Lembu jangan, marah dia orang. Taman-taman mana boleh buat macam tu, kampung boleh lah, kan? Tiba-tiba dia sembelih dulu, semayang belum lagi. Nah, kejadilah sembelihan itu sembelihan biasa. Dia makan seorang pun tak apa. Kalau dibagi orang pun dapat fadilat sedekah sahaja, tak dapat fadilat korban. Itu ya. Begitu juga kalau waktu menyembelih tu dah terlepas, masuk 14 Zulhijjah. Hari tasyrik 11, 12, 13. Hari raya 10 Zulhijjah. Hari tasyrik ini juga boleh dilakukan ibadat korban tersebut, menyembelih. Baik siang, baik malam. Dulu hukum asal menyembelih pada waktu malam makruh. Kenapa makruh? Kerana dikhawatiri tak terlihat urat yang putus tu putus ketak sebab gelap. Sekarang dengan spotlight, hilanglah makruhnya. Itu, tuan-tuan ya. Baik. Akhir waktu korban, berkekalan dah hingga terbenam matahari hari tasyrik ketiga, yakni 13 Zulhijjah,
masuk 14. Maka apabila dah masuk 14, dah tenggelam matahari, azan dah kumandang, habis dah. Kalau sembelih juga, dia jadi sembelihan biasa. Tetapi jika ada sembelihan itu adalah korban nazar, tetapi terlupa, al-maklumlah, ada juga orang yang bernazar ni penternak lembu. Katalah dia bela 50 ekor dia bela. Ayah nak rakyat kata, kalau 40 ekor hak nombor 3 tahun ke atas ni beres belakang, dia beli buat gebai tahun ni. Ayah nak gebai seekor kambing belakang rumah kita hak ada tu. Biasanya tuan-tuan, orang yang membela lembu ni dia juga penyembelih. Dan dia mahir melapah. Laju kalau dia buat seekor tu 15 minit settle kulit dia buka. Kan laju. Kalau pejam mata pun settle. Baik. Katalah hari pertama dia buat dekat daerah sekian. Hari kedua daerah sekian. Hari ketiga daerah sekian. Hari keempat 13 Zulhijjah daerah sekian. Balik-balik rumah maghrib. Tengah-tengah sembahyang maghrib, Allahu Akbar. Baik kat belakang tu. Baru teringat. Oh, kalau aku nazar hari tu, patut aku sembelih masa 3-4 hari ni. Terlupa. Maka wajib dia sembelih juga walaupun dah masuk 14 Zulhijjah dengan niat qadha. Tuan-tuan, dengan niat qadha. Maknanya sembelihan itu niatnya inilah korban nazar qadha bagiku kerana Allah. Situ dia. Jelas. Baik. Haram mentakhirkan sembelihan korban yang wajib daripada waktunya jika tiada keuzuran. Sengaja buat dilewatkan tu, tak boleh. Itu berdosa lah. Baik. Binatang yang sah dibuat korban, kita dah tahu dah awal-awal tadi. Kalau ada orang nak korban rusa, boleh tak? Rusa dah dijinakkan, dah dibela beratus-ratus ekor kat Pahang tu. Panggil macam ni, datang beramai-ramai tu. Udah macam kambing dah. Boleh ke buat korban? Tidak. Korban yang tadi sahaja. Kan? Yang tadi sahaja. Baik. Ada qaul daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga perawi hadis. Tuan-tuan ya. Qaul ini qaul yang lemah, qaul yang terpencil daripada seorang sahabat yang berijtihad bagi mazhabnya lah sendiri, adalah memadai korban itu hanya dengan menumpahkan darah. Menumpahkan darah itu dia punya key dia, kunci dia tu. Walaupun dengan binatang seumpama ayam atau itik sebagaimana yang dikatakan oleh Midani, ini sesuai untuk orang yang susah, orang yang dhaif kehidupan mereka, teringin bertahun-tahun hidup, kita miskin begini tapi teringin nak buat korban. Boleh ke dia mengambil sempena sahaja, bukan mendapat terdilat korban tu, dia tak dapat begitu, tapi dia ambil sempena sahaja. Mudah-mudahan ada pahalanya. Memang ada lah, dia sembelih dan dia bersedekah. Macam tu tuan-tuan ya. Syekh guru bagi Syekh Al-Bajuri menyuruh supaya ditaklidkan kepada pendapat Ibn Abbas ini, dan beliau Syekh sendiri mengkiaskan akikah ke atas korban dan menyuruh sesiapa yang memperolehi anak membuat akikah dengan ayam jantan ataupun itik sekalipun berdasarkan kepada mazhab Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Gitu tuan-tuan. Kan? Bagi orang yang sederhana, tak ada kemampuan dia tu nak nyembelih kambing ke bibi ke, dia nak buat jugalah jamu sekadar jiran sebelah-sebelah aja makan, buat gulai ayam, gulai itik yang dia ada keliling rumah tu, silakanlah. Kan? Bertaklid kepada pegangan Ibn Abbas ni, tak masalah. Kan? Bukan dibawa mazhab baru dah. Itu saja ke ruang yang dia mampu tuan-tuan. Baik. Binatang yang afdal korban, kita tengok dari sudut ranking. Binatang yang afdal untuk dibuat korban mengikut keutamaan yang pertamanya adalah unta. Kenapa? Saiz besar, daging banyak. Dan turun pada lembu, sapi dan kerbau. Kalau kerbau dengan lembu, banyak kerbau kot. Kan? Tapi taklah dinyatakan begitu, di satu kelompok sahajalah. Sapi apa beza dengan lembu? Sapi berwarna kelabu, kehitam-hitaman. Tanduknya simpul, tu sapi. Kalau lembu kebiasaannya tanduk begitu ataupun begitulah, kan? Tu lembu. Setengah-setengah negara lembunya lembu pedati tu. Memang macam ni tanduk dia. Tu lembu pedati. Ataupun ni lembu Brahman yang besar tu, 3 tan beratnya. Tuan-tuan ya, jalan pun slow je. Baik.
Kemudian kambing. Kemudian kambing biri-biri dan kemudian kambing. Kalau atas sikit kibash. Gitu tuan-tuan. Dan 7 ekor kambing atau biri-biri adalah lebih afdal daripada seekor unta. Tengok kat luar tadi 25 ekor kambing, 25 ekor lembu sini kan. Kan dia punya kuota letak lebih daripada tu. Kan baguslah, alhamdulillah. Kan kita galakkan untuk orang buat kambing. Kan buat kambing ni spend duit tu lebih sikit lah. Kalau untuk lembu 800, tengok kat luar tu tadi. Tempat kami 820. Kan kalau kita ambil kambing pula biasanya paling minimum 1000. Sederhana 1002. Lagi bapak kambing yang pembaka 1500. Tu biasa tuan-tuan ya. Baik. Maknanya dia berkorban lagi lebih lah duit dia tu. Kan? Tak apa. Ingat janji Allah. Kita tak berkira. Allah Ta'ala tak berkira dengan kita tuan-tuan. Allah Ta'ala tak berkira dengan kita. Malah tahu dengan sebab kita tak berkira ni, Allah Ta'ala bagi pendapatan yang banyak bukan pada kita. Secara indirectly kepada siapa? Anak-anak kita. Yang tengah cari kerja apa benda semua tu, selama ni kerja kontrak kerja-kerjanya tu. And pop dapat permanent. Oh lega kita. Barulah dia nak berkahwin dan sebagainya. Kita tak perasan tu. Kita perasan rezeki tu direct kat kita. No, indirectly banyak. Tuan-tuan ya. Dan sebenarnya itulah rezeki kita. Kan? Tak ke apabila anak tu dia dapat jawatan kerja yang elok dan sebagainya, dia bagi RM1 2. Tak adalah dia bagi RM1 RM2 tu. Dia bagilah 50, 100, 200, 300 setiap bulan. Bagi kat siapa? Kat mak. Dia bagi kat ayah. Kenapa tak boleh percaya ayah? Baik. Jadi afdal kambing bibiri. Satu lagi tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW mafhumnya, kan? Sebanyak mana bulu haiwan yang dikorbankan itu, sebanyak itulah pahala kebajikan buat diri orang yang berkorban. Menang kat lembu ke kat kambing? Menang kat kambing. Tuan-tuan. Sebab tu nampak tadi tu, 7 ekor kambing bibiri ataupun kambing tu lebih afdal. Afdal kat sini sebenarnya bukan isu bulu. Isu apa? Banyak menyembelih. 7 kali sembelih, 7 ekor. Bermakna seekor yang dibahagi 7 sama ada lembu atau unta atau kerbau. Sudah kan? Dan rupanya tu bilangan bulu yang tak terkira, itulah pahala bagi orang yang berkorban tu. Baik. Binatang yang boleh dibahagi 7. Unta, kerbau, lembu dan sapi. Boleh dibahagi 7 walaupun mempunyai niat yang berbeza. Katalah 3 untuk akikah, 3 bahagian. 3 bahagian untuk korban, 1 bahagian untuk makan sesaja. Kan? 3 korban, 3 akikah, 1 tu nak makan saja. 7 lah. 1 nak makan saja tu siapa? Jiran sebelah, Chinese rupa-rupanya. Saya ada baca buku juga mah. Saya mau rasa juga itu daging banyak manis orang cakap. Saya belum tahu. Dulu kita makan itu kerbau pendeknya, sekarang kita mau makan daging lembu lagi bagus meh. Ada cakap macam tu kan. Mau join boleh kah? Itu masjid. You all potonglah, saya mau makan saja. Boleh, tak ada masalah. Sah sembelihan tersebut dengan niat yang berbagai ni, tak ada masalah. Tuan-tuan ya. Tapi yang lebih afdal dalam seekor tu 1 niat. Semuanya korban, semuanya akikah. Itu lagi baguslah. Kan? Baik. Perbezaan niat tidak memudaratkan pada keabsahan ibadat korban tersebut. Dan umpamanya kalau buat akikah sekali pun. Ada orang bertanya, kenapa ya selalu pada waktu musim korban orang sibuk nak buat akikah? Walhal akikah waktu dia muasak, luas. Lepas lahirnya anak dah boleh buat dah. Kenapa bertangguh sampai ke waktu musim korban? Kerana itulah yang dia mampu. Kalau dia nak korban, nak sembelih kambing, dia tak mampu, harga 1000 lebih dan sebagainya, belum lagi berapa ratus nasi, beras, apa benda semua tu kan. Bila dia menumpang dengan akikah dia tu kan, yang lain tu dapat top up sama sedikit kan, daripada duit-duit kos pengurusan tu, itulah dia rasa lega, dia dapat buat untuk anak dia. Itu kemampuan dia. Maka kita raikan, jangan bergaduh. Itu tuan-tuan ya. Baik. Hendaklah dibahagikan daging sembelihan itu kepada 7 bahagian dengan sama banyak. Kalau di kampung-kampung dia buat tumpuk-tumpuk daging tu,
sebelum dimasukkan ke dalam plastik. Okey tuan-tuan, ni semua dah bahagi 7 dah ni. Pilihlah hak mana-mana. Lagu tu kita di bandar, kita dah siap masuk plastik dah, sebab timbang sekilo, mana yang buat sekilo lah, mana yang buat setengah kilo macam tu lah, gitu ya. Baik, umur binatang yang dijadikan korban bagi unta 5 tahun ke atas, seekor unta berapa harga tuan-tuan? 7-8 ribu lebih kurang macam tu ya. Kalau 7-8 ribu ni biasanya unta Australia lah, bukan unta daripada Mesir sana. Baik, lembu dan kerbau 2 tahun masuk tahun ketiga. Kambing 2 tahun pun sama juga macam lembu, masuk tahun ketiga. Bagi biri-biri setahun atau telah bersalin gigi hadapan dia. Situ dia kan. Kalau nak buat barbecue malam tu, AJK kata kita buat barbecue lah, asyik sop je. Nak buat barbecue kambing kan, jangan ambil kambing kampung, ambillah biri-biri. Kalau ambil kambing kampung, tanggal gigi kita, bukan tanggal gigi kambing tu, kita punya gigi yang tanggal. So kalau kambing kampung tu, kambing kacang tu, buat gulai okey, buat barbecue jangan maut. Gitu tuan-tuan ya. Baik, jadi biri-biri sesuai sebab dia lebih lembut gitu ya. Baik, binatang yang harus dibuat korban ini tidak kira sama ada jantan atau betina atau khunsa. Ada khunsa juga ke? Ada, tuan-tuan. Walaupun jarang lah, nadir, jarang-jarang berlaku. Ya. Ada tak binatang yang LGBT? Pun ada. Kameraman kita pernah tengok kat kandang. LGBT, jantan naik atas jantan, bersepah. Tuan-tuan, sepah. Ramai je. Tuan-tuan ni kita tengok, ini ada torpedo, yang naik pun ada torpedo. Wah, kau sesama kau ya. Haiwan, dia mana ada akal. Kan? Tiba-tiba manusia yang ada akal buat kelakuan macam lembu, lagi teruk daripada lembu lah maknanya. Situ tuan-tuan Baik, motivasi. Disyaratkan tidak ada aib cacat pada haiwan sembelihan tersebut yang mengurangkan sesuatu yang boleh dimakan daripada lembu atau kambing atau unta tu. Tidak memadai korban daripada binatang yang tidak mempunyai telinga kerana terpotong. Telinga hilang terus. Contohnya lah kan. Kalau terbelah, telinga masih di situ, terbelah sahaja. Tapi masih di situ, tak ada masalah. Atau terpotong ekornya. Ada orang mendajal, pergi potong nak buat sup. Belum sembelih, potong ekor dulu, jadi bangkai. Terpotong lidah. Gila yang tidak mahu memakan rumput menyebabkan kurus yang mengurangkan dagingnya. Ini biasa berlaku apabila lembu yang jenis bebas dalam estate, dalam ladang sawit biasanya lah. Kemudian apabila orang booking, maka dia tambat di dalam kandang, dikurung. Apabila dia dikurung, dia protes. Tanda protes dia tak nak makan, dia hanya minum. Kurus tuan-tuan, kurus. Macam lembu dekat Afrika jadinya tuan-tuan. Dia protes-protes tu, janganlah tuan yang meniaga lembu tu hantar juga lembu yang protes ni. Tak sah. Kesian kepada AJK yang dah tanda tu, inilah yang cik pilih hari tu, ni tag dia. Memanglah masa aku pilih tu gemuk, ni kurus aku berhantar, kenapa? Tukarlah yang lain, beritahulah lembu ni buat masalah, tukar yang lain. Sebab ni ada hukum korban, bukan sembelihan biasa. Sebab tu orang yang menternak dia kena belajar juga hukum hakam, bukan hukum hakam jual beli. Hukum hakam ni ibadat korban pun dia kena tahu. Banyak hal tuan-tuan ya. Mehnah daripada kalangan orang yang menternak lembu ni, orang Islam kita main suka hati dia je. Kita tempah lain sampai lain. Kita order yang 3 tahun lebih sampai yang 2 tahun cukup-cukup umur je. Macam ni lah saya dia. Yang kita order tempah itu lagi besar. Tiba-tiba sampai cukup umur, bayar harga yang 3 tahun dapat yang 2 tahun. Mana halalnya perniagaan dia? Tapi dia buat dek je lah. Janji lulus untuk korban. Dia kata janji lulus. Banyak cantik muka dia. Sepatutnya dibayar ganti rugi. Baki. Ni nilainya lain. Yang tu nilainya lain. Pulangkan balik duit balance-nya. Ada pulangkan? Tak. Nampak perangai teruk tak teruk. Tu belum kira lagi lembu yang dibela masuk ke dalam padang, tanaman orang, kebun orang dan sebagainya tu. Ada tak dia bayar balik nilai kerugian?
pokok ubi yang ditanam, anak pisang yang lebur habis. Tak ada. Apa yang berlaku bila dikomplain orang yang mengadu pada kita lah. Kan? Ustaz, saya dah maafkan si fulan, dia dah meninggal. Tapi terbuku dalam hati ni sebab kos kerugian yang saya tanggung lembu dia tu makan tanaman saya. Bukan saya punya kebun saja, kebun kawan-kawan yang lain pun kena 2-3 kebun Ustaz. Habis anak pokok pisang tinggi ni selesai 50 pokok. Berapa bayar tu Ustaz? Kan 5-6 ribu satu projek yang kami buat tu, dah kena 2-3 orang dah 15 ribu macam tu. Kita adulah kepada si fulan yang bela lembu 15, 16, 20 ekor tu. Apa katanya? Kau dah tahu aku bela lembu, kau pasanglah pagar tanaman kau. Yang sepatutnya tuan lembu pasang pagar untuk lembu dia. Pokok tak jalan, yang jalan lembu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan nampak tak pelik perangai tu kan? Jangan ada daripada kalangan kita ataupun adik-beradik kita bela lembu buat style macam ni. Biarlah otak yang dibagi tu namanya otak manusia, bukan otak lembu. Tu kasar tu. Tu kasar tu. Tuan-tuan kan? Sedangkan lembu berjalan tu, duduk atas jalan raya tu, kadang dia membuang tu menyakiti hati orang mukmin. Baru basuh kereta, alah dah kena bernajis dah kereta aku, motor aku, kena pula kat seluar aku. Ingat tak berdosa? Dosa. Tuan-tuan, kadang orang yang bela tu pergi masjid surau, masjid pergi balik. Tu macam tu juga perangai dia. La haula wala quwata illa billah. Pelik sungguh Itu dia kan. Jadi jika ada ternakan dia tu memakan tanaman orang, wajib dia bayar balik. Jadi sebulan ni dah maafkan tapi dalamnya terbuku. Tuntutlah dengan waris, saya kata. Kalau ada resip-resipnya, ni tunjuk bukti. Ni gambar masa pokok ada, ni gambar masa pokok dah kena baham, tinggal tunggul. Contohnya lah. Kan? Kalau tidak meraung si mati. Sebab tergantung dia berhutang dengan orang. Itu tuan-tuan ya. Subhanallah. Baik, seterusnya baru beranak kerana dagingnya kurang ataupun dagingnya kurang baik. Haiwan apabila dia baru beranak, yang betina ni, kurang dagingnya, kalsiumnya, sebab dia banyak produce susu, maka daging dia banyak terjejas pada batang tubuh dia. Kalau kita tengok kucing yang baru beranak, nampak tak kantung dia penuh dengan susu, badannya kurus keding. Samalah macam lembu juga, begitu ya. Buta sebelah mata yang nyata atau kedua-dua matanya buta juga tidak boleh dijadikan haiwan korban. Ternyata sakit tak nak makan, contohnya lah. Yang lain-lain pergi dekat kawasan tempat makan dia tu, yang ni seekor ni duduk bangun pun dengan susah payah dia bangun dia tu. Baik. Mengikut pendapat di dalam kitab Al-Majmu', tidak memadai korban daripada haiwan yang bunting kerana dagingnya berkurangan. Pendapat ini adalah muktamad. Mengikut pendapat Ibnu Ar-Rif'ah, memadai korban daripada binatang yang bunting. Jadi khilaf, tak ada masalah. Yang bunting boleh, tak bunting pun boleh. Tak bunting apatah lagi lah. Kan? Pernah kami menyembelih, kami tak jangka katanya kami sembelih tu betina. Yang orang yang jual tu hantar juga yang pregnant tu. Jadi kita dah sembelih tu. Viral jugalah dulu tuan-tuan. Orang maki pun ada lah. Biasa lah netizen kan. Orang maki. Tak ada hati perut ke pergi sembelih mak ada anak dalam tu. Manalah kita tahu. Kita bukan orang yang bela lembu kambing. Yang bela tu tuan lembu tu lah. Dah sembelih buka-buka belah perut semua. Ada baby kat dalam besar ni. 4 kilo. Kan dah matilah sebab matinya si mak, matilah anak tu. Jika sekiranya anak itu hidup, kan, kalau nak makan perlulah disembelih. Kan, tapi selalunya orang sampai hati tak nak sembelih besar tu. Tak, dia bela lah. Kalau hidup cukup bulan, kan. Boleh kalau dia nak bela. Bahkan dagingnya lebih lembut dan lebih sedap. Kata penternak, kan, anak lembu, ada negara-negara yang tertentu biasa makan anak lembu tuan-tuan, yang umur beberapa bulan, yang dah keluar ni, kan, yang dah keluar lah, bukan yang dalam perut tu, yang dah keluar, yang secara normal tu. Itu antaranya lah. Baik. Sedikit kecacatan memadai korban dengan binatang yang tidak bertanduk, ataupun patah tanduknya, atau terbelah telinganya, atau
yang ditebuk telinganya, tag tu kan, tagging tu. Tulis Masjid Al-Falah USJ 9 1, lembu yang pertama. Lepas tu Masjid Al-Falah and USJ 9 2, lembu yang kedua. Okey. Lepas tu dia pun tag dekat telinga lembu tu. Tak ada masalah, tidak menjejaskan dagingnya. Gunalah teknik yang ni bagi orang yang menternak. Janganlah guna teknik-teknik yang terdahulu and pergi spray dekat badan lembu tu. Janganlah, hodoh benar rupa. Pergi spray. And Pak Din pergi spray kat badan lembu tu, tuan-tuan. 3 hari hilang Pak, tinggal Din aja. Kan? 3 hari, 6 hari N aja tinggal hujung. Subhanallah. Macam vandalisme rupanya. Buruk macam tu. Janganlah pakai tag. Elok macam tu, tuan-tuan ya. Baik. Begitu juga yang tidak berekor. Original dia lahir-lahir tak ada ekor, tak ada masalah. Atau tidak berkantung susu, atau tidak bergigi, atau yang patah setengah daripada giginya, atau yang tidak berzakar kerana telah dimandulkan. Ya. Atau dikasih, samalah mandul tu, 2 biji zakarnya kerana boleh bertambah dagingnya. Haiwan ni apabila kita mandulkan dia, badan dia naik cepat. Baik namanya kucing, baik namanya anjing, baik namanya lembu, kambing, kerbau dan unta sekali pun sama. Sama ada yang kita mandulkan tu jantan, begitu juga kalau kita mandulkan tu betina. Macam tu tuan-tuan ya. Baik. Okey. Manfaat kalau kita mandulkan kucing antaranya adalah dengan cara sebelum matang umurnya 8 bulan. 8 bulan tu dia dah mula nak mengawan, tuan-tuan. Sebelum 8 bulan, 7 bulan tu pergi mandulkan dia si jantan tu. InsyaAllah tak ada hal dia spray sana spray sini kencing dia dalam rumah, tak ada. Itu faedah dia, tuan-tuan. Kita mandulkan kucing. Hukum asal memandulkan haiwan yang tidak diguna untuk makan. Kucing mana boleh makan, kan? Kita tak boleh makan dia. Baik, haram hukum asal. Hukum kemudian setelah dibincang oleh para alim ulama, para mufti di Malaysia kita ni, keluar fatwa kebangsaan perihal pemandulan kucing. Harus. Kerana apa? Ada manfaat maslahah ummah. Di antaranya kerana pembiakan yang tidak terkawal. Maka banyak bergelimpangan di jalan raya dan sebagainya kena langgar, kena gilis, kan, berpenyakit dan sebagainya. Bahkan ada daripada kalangan kucing itu sendiri membawa penyakit juga kepada manusia, tuan-tuan. Ana cerita pada sudut veterina sebab ana mendalami benda ni, sebab ana bela 7 ekor kucing. Persian ada, domestic long hair ada, kucing kampung pun ada. Baik. Seseorang yang mengendalikan pasir kucing, khususnya perempuan, lebih-lebih lagi dia mengandung, sangat berisiko apabila dia mengendalikan pasir kucing. Dia tak pakai face mask. Debu-debu halus yang terbang masuk dalam rongga hidung ataupun mulut dia tu boleh menjangkiti bayi yang di dalam perutnya itu, menyebabkan keguguran. Ambil perhatian ni ya. Ya, banyak kes yang macam ni, tapi ramai orang tak tahu. Ya. Ambil perhatian. Kalau yang bela-bela kucing tu boleh bela, tak masalah, tapi pakai face mask dan jaga kebersihan. Kalau dah 2-3 ekor pun rumah dah boleh berbau. Kalau 5-6 ekor lagi lah, tuan-tuan, lagi kerap kita kena bersihkan rumah. Memang kena aktif, kan. 3 kali sehari bersihkan dia punya pasir, and 2 hari sekali mop lantai. Letak pula ni spray Dettol dan sebagainya, kan. Kalau tak, orang tak selesa, tuan-tuan ya. Tanda orang tak selesa, dia datang rumah kita, sekejap je dia dah nak balik. Maknanya kita tak terbau dah apa yang kita bau, tapi dia yang baru masuk, dia dah terbau terus. Kita dah imun, dia tidak. Tu ya. Baik. Seterusnya, niat korban. Disyaratkan niat ketika menyembelih korban, kan, diri orang yang telah diwakilkan tu, kan. Jika diwakilkan kepada seseorang untuk menyembelihnya, adalah diniatkan ketika menyerahkan binatang yang hendak dikorbankan tu. Dia terah tali tu contohnya lah, ataupun ditunjuk macam tu sahaja. Walaupun wakil itu tidak mengetahui sembelihan itu untuk korban sekalipun, atau pembuat korban itu niat ketika wakilnya menyembelih. Sebab itulah menjadi sunat yang dituntut diri orang yang berkorban hadir semasa menyembelih tu.
Dia tengok titisan darah yang keluar. Bagi yang mampu, bagi yang mabuk darah, tak payah. Duduk jauh, duduk jauh. Kan? Mabuk darah tak payah. Gitu. Anda tak mabuk darah, insya-Allah. Darah haiwan ke, darah orang ke, anda tak mabuk. Anda mabuk kalau tengok darah sendiri, anda mabuk. Luka, kita tengah asah-asah pisau, pakai rod tu, syap. Sekejap biar aku dah macam ni lah. Macam tu. Anda macam tu. Tapi kalau orang kemalangan ke apa ke, insya-Allah anda boleh bantu tolong lah. Buat ke tepi jalan tu. Gitu ya. Orang yang murtad haram makan. Orang yang murtad haram makan daging korban. Orang yang kafir juga haram kita memberi daging korban kepadanya. Tak boleh. Ya, itu hukum asal. Kecuali ada setengah kaul yang sedikit ringan membolehkan bagi tempat-tempat yang tertentu dalam misi dakwah. Kita sedang menarik mereka kepada Islam, menunjukkan kehebatan Islam meraihkan orang yang susah dan sebagainya tu. Berbetulan ketika tu kita buat ibadat korban ataupun akikah, kita ajak dia sekali kerana kita nak menarik dia pada Islam. Ketika itu harus ada kaul yang membenarkan, tuan-tuan ya. Tapi kalau tak ada semena-mena keliling kita ni, tidak boleh gitu ya. Korban sunat dimakan. Sunat ia orang yang berkorban makan daripada korban sunat, dan afdal dimakan hati haiwan tersebut, hatinya dan organ dalaman lah, organ-organ dalaman. Baik. Diri orang yang berkorban haram menjual daging yang dia dapat. Orang yang berkorban tu, orang yang namanya penerima, sama ada jiran, begitu juga fakir miskin, harus kalau dia nak jual, tak salah. Yang salah kita ni pergi jual, tak boleh. Kan? So, katalah fakir miskin tu dia dah terima dah 3 kilo. Dah tak muat dah peti ais kecil. Kan? Datang pula 3 kilo orang lain pula beri hantar kat dia. Oi, banyak ni. Nak buat lagu mana ni? Dia nak jual, boleh. Tetapi tidak boleh dijual kepada orang kafir. Non-Muslim tak boleh jual kepada non-Muslim. Dalam bab 7 bahagian tadi tu, boleh non-Muslim masuk seorang, tak ada masalah, dia ambil lah bahagian dia. Tapi bahagian orang yang memang niat korban ni, dia tak boleh ambil. Itu ya, tuan-tuan ya. Baik, jelas tu. Memadai jika disedekahkan sekadar yang wajib dan dimakan semua bakinya. Katalah kita sembelih seekor kambing. Jadi kita nak bagi sekilo saja pada fakir miskin. Lepas dah. Beres dah. Itu tuan-tuan ya. Wajib ya. Bagi kepada fakir miskin tu wajib. Dan mentah. Bukan yang dimasak. Itu caranya. Baik. Dan kena ambil perhatian. Tidak ada satu bahagian pun daripada haiwan korban ini boleh dijadikan upah kepada penyembelih atau petugas. Tidak boleh dijadikan upah. Boleh dijadikan hadiah, boleh dijadikan sedekah. Nasib baik ada dua tu. Kalau tidak, tak ada orang nak buat kerja lah. Lantak korang lah. Tak nak bagi lebih kat aku pergi masjid lain, dia kata. Tak ada dapat ekstra. Dia dah penat-penat dah tu. Dapat ekstra tu sebagai menghargai dia. Tu namanya hadiah tadi tu, tuan-tuan. Jadi mengambil faham juga daripada situ. Apabila kita bagi 1/3 setiap peserta tu, katalah dia dapat 10 kilo, dia kena agihkan sendiri. Jadi 3 kilo dia punya, dan 3 kilo lagi untuk jiran dia, dan lagi 3 kilo untuk fakir miskin. Katalah 3 kilo dia bagi fakir miskin, yang 3 kilo untuk jiran tu dia tak bagi, dia nak bulut 6 kilo dia punya. Boleh? Tak ada masalah. Sah. Baik. Satu. Yang kedua, apabila dia bagi kepada tetangganya itu, jangan dia sebut sedekah. Dia dengan orang tu sama je, sama level je. Jangan sebut sedekah, kerana menjatuhkan level orang tu. Sebutlah ini hadiah daging korban. Satu. Yang kedua, kalau kita bagi kepada fakir miskin, boleh kalau kita nak sebut sedekah, kan? Sebab memang namanya sedekah pun. Tetapi lebih manis kita sebut hadiah. Kenapa? Dia tak terasa dirinya direndahkan. Itu tuan-tuan Ni bahasa ada seni dia. Kita letakkan tempat yang betul, orang perasan dia dihargai, dia dihormati.
Itu tuan-tuan, dah masuk waktu dah. 2 minit lagi. Baik. Izin melakukan korban. Jika sekiranya ada orang lain yang tidak mampu berkorban, kita nak buat untuknya. Boleh tak? Boleh dengan syarat dia mengizinkan. Dia tak ada hubung kait dengan kita, dia jiran sebelah. Kan? Okey. Bagaimana pula wali berkorban untuk jagaannya? Harus. Wali, dia ambil bahagian dia dan dia buat lagi bahagian-bahagian yang lain. Ini untuk isteri saya, ini anak-anak saya 4, 5, 6 orang. So dia ambil 1 ekor. Boleh, tak ada masalah. Ataupun dia nak ambil 1, dah mewakili dah 1 keluarga. Tiba-tiba isteri pun nak, saya pun kerja bang, saya manager bang, abang baru penyelia. Contohnya lah. Kan? Dia pun nak juga, anak-anak pun dah bekerja dah. Ayah saya nak juga satu bahagian, semua-semua. Silakan, tak ada masalah. Kan? Baik, bagaimana pula kita nak buat korban untuk orang yang telah meninggal? Maka jawapannya adalah tidak sah. Kita buat untuk orang yang telah meninggal kerana tidak diwasiatkannya, itu tidak sah. Tapi kalau dia mewasiatkan buatkan korban untuk ayah nanti tahun depan, maka sah untuk kita laksanakan. Kita tuan-tuan ya. Ada tak cara lain untuk kita buat untuk arwah ni? Caranya adalah kita niat atas nama kita, pahalanya hadiahkan kepada arwah. Tu. Dan satu lagi, kita hadiahkan tidak kepada arwah, pahala yang sama arwah dapat. Kan apabila matinya anak Adam, kan putuslah segala amalnya melainkan 3. Kan sedekah jariah, ilmu yang memberi manfaat, anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu dan ayahnya. Bila sebut anak yang soleh, dia beramal tu. Dia beramal tu ini, dia beramal tu, baik yang fardu, baik yang sunat. Mak ayah dia dapat pahala yang sama. Automatik dah tu. Tapi kalau nak zahirkan lagi kan, ya Allah, berilah pahala yang serupa dengan amal ibadatku ini untuk ayahku, untuk ibuku. InsyaAllah sampai. Wallahu a'lam. Moga-moga kita dapat beramal dengan sebaik-baik mungkin, insyaAllah. Luhurkan hati semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallah minna wa minkum.